Dia kata, "Naam, ya." Dia kata, "Fa'akhadha an-nas yanzuru ba'dhum ila ba'd." Menyebabkan semua dah tengok, tadi kita tak boleh pula. Nabi kata, "Aku tahu kamu semua tengok." Nabi kata, "Li'anna syekh yamlik irah." Kerana syekh itu dapat menguasai kemaluan. Maksudnya, dia kalau cium bokeh, dia tahulah ini yang muda ni kalau cium nanti lain pula jadinya kan. Jadi aku Nabi bagi dia kata nak cium. Kali baru kahwin, dia kata nanti cium malam-malam sikit kan. Jadi soalan berdasar jawapan soalan yang sama, tapi oleh kerana syekh dah tua lah, syekh dah kahwin dah 40 tahun dah umur dah 50 kahwin, kita tak perlu cium suami isteri tapi tak apa nak cium. Begitu juga ada soalan-soalan yang sama tentang Islam, tentang apa. Bila orang tanya, ada orang tanya, "Ausini ya Rasulullah, pesan pada Rasulullah." Nabi kata, "Tak, jangan marah." Pesan jangan marah. Ada orang tanya soalan, Nabi pesan benda yang lain. Pasal apa Nabi pesan jangan marah? Kata ulama hadis, kena Nabi tengok muka dia ni kaki marah. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak naik ni. Nabi kata jangan marah. Dia kata pesan lagi Rasulullah, jangan marah. Nabi kata, jangan nak naik ni. Ada orang pergi rumus. Tahu rumus? Dia ni pesan kat wanita, pesanan untuk wanita. Kalau tengok suami kat Ipoh ni, jangan kahwin. Bengis. Bukan bengis tegas. Dia suka nak angin tau, apa-apa sikit pukul barang, pecah barang. Dia kata air tak, walaupun air ni kau orang panggil apa benda tu? Rumus lah. Baran kan. Dia kata air ni baran, air tak baran kat you, air sayang kat you, air yang baran kat orang kan. Setiap orang ada baran, saya pun kata baran lah. Tapi baran ni ada keadaan, kalau baran dia pecah barang, tak boleh fikir, tendang benda. Dia kata tak, itu I buat pada kotak je. Kalau dia kahwin, dia buat you. Kemungkinan besar. Sebab tu saya kata, kadang-kadang ramai orang tanya soalan email. Saya ingat email, perempuan paling banyak boleh tanya. Semua masalah power dia, masalah suami dia. Tapi begitulah masalah lelaki ni punya banyak masalah. Okey, dah salah. Macam mana kalau apa-apa pun orang baik ni cuma nak orang-orang dorang je, sama orang kira macam berpuak-puak. Ini saya dah sebut. Tahazzub ni tak bagus. Hizbiyah, berpuak-puak ni tak bagus. Gunakan kumpulan dan jamaah kalau ada hanya untuk aktiviti, tapi bukan untuk berpuak-puak dalam hidup. Buka dada untuk terima semua manusia, kawan semua orang. Saya selalu kata orang UMNO kawan orang PAS, orang PAS kawan orang UMNO. Ada orang paling UMNO macam lah UMNO tu apa? Semua PAS ditupas tu. Astagfirullah. Dengan Cina yang kafir apa semua ni boleh pula. 2 kali 5 kadang-kadang tu. Akhi, hidup akhi. Dia Muslim, dia mengucapkan kalimah syahadah, dia berikrar dengan syahadah Islam, dia Muslim. Tapi dia tak sokong parti saya. Yalah, kalau sokong parti awak tak ada nama UMNO. Kalau dia sokong parti awak, dia tak ada nama PAS. Ni macam kita ni, tak ada parti ni macam mana? Ini minta supaya manusia bila dia berkawan, dia sempit, dada dia pun sempit. Masalah. Okay, ada soalan? Sebelum tu saya nak pergi tentang jaga-jaga tentang masalah pembinaan Quranian ini, tentang kesahihan hadis. Kita ada hadis palsu banyak. Ada hadis palsu
di dalam fadilat surah umpama banyak. Ada hadis palsu tentang amalan malam nisfu Sya'ban umpama. Ini semua ada hadis palsu tentang solat yang begitu banyak. Ada cerita-cerita kerohanian yang tak benar yang selalu saya kritik. Kadang-kadang dia cerita-cerita sufi ni dia melampau. Kononnya orang sufi yang baik, korek biji mata dia kerana orang pandang mata dia terlalu cantik. Ini semua tak mungkin. Ini mesti kita. Ada soalan? Ya, Syah. Ustaz, dia tulis tentang beriman dengan hadis agama. Beramal. Hadis. Ini masalah hadis. Ada hadis. Okey. Bila Nabi SAW, kita ambil balik asas. Bila masa zaman Nabi SAW tak timbul masalah hadis, apa orang tanya Nabi. Bila Nabi tak ada, orang nak tanya siapa? Tanya sahabat. Sahabat tak bohong tentang Nabi. Tapi bila mari zaman sahabat masih ada lagi tabi'in, di kalangan orang-orang yang bukan sahabat, di kalangan mereka ini ada yang apabila timbul krisis sesama mereka, terutamanya selepas peristiwa pembunuhan Osman, maka timbul puak Syiah pro Osman, pro Ali. Khawarij tak buat adil palsu. Itu kelebihan Khawarij. Tahu tapi dia tak buat adil palsu. Timbul puak-puak ini, mereka ini apabila nak berhujah sebagai mereka jahat, mereka akan kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata. Padahal Nabi tak kata. Sebab apa dia sebut Rasulullah kata? Sebab kerana dia nak mempertahankan hujah dia, terutama dalam membela puak. Ini bahaya kepuakan. Disebut Rasulullah kata. Ketika itulah menyebabkan para sahabat dan tabi'in bergegas menyebut sammu lana rijalakum. Kau sebut Nabi kata, kau dengar mana? Kau bukan sahabat. Oh, saya dengar Abu Hurairah kata. Okey, tak apa, kita tanya Abu Hurairah. Mereka mula, lama-lama mereka mula memeriksa individu-individu yang meriwayat, yang dinamakan dengan sanad. Sebab tu suatu hadis tu kita akan tengok bukan saja hadis, terus ada hadis, dia mesti ada sanad. Sanad itu yang nak menentukan. Daripada macam Bukhari riwayatkan, Bukhari itu dia tidak mendengar Nabi, dia mendengar daripada guru dia. Umpamanya Bukhari dah hadis inamal a'malu binniyat, dia dengar daripada Al-Humaidi. Dia kata hadatsani Humaidi, hadatsana Humaidi cerita. Humaidi mendengar qala hadatsana Sufyan mencerita pada Humaidi. Sufyan sendiri, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri sendiri, dia sendiri tidak mendengar. Dia sendiri mendengar daripada rawi guru dia yang menceritakan kepada Yahya bin Sa'id. Dia qala hadatsana Yahya bin Sa'id, cerita kepadaku Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id itu sendiri tak dengar. Dia dengar daripada guru dia. Dia qala hadatsana Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, telah menceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi pun tak jumpa Nabi. Dia kata qala hadatsani Alqamah bin Waqqas, telah mencerita kepada aku Alqamah bin Waqqas. Alqamah bin Waqqas pun tak dengar daripada Nabi. Qala sami'tu Umar bin Khattab ala mimbar, aku mendengar Umar bin Khattab ala mimbar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Jadi daripada rawi itulah maka kita akan tengok sejauh mana rawi ini boleh dipercayai. Dipercayai dia, kekuatan ingatan dia, hafalan dia dan peribadi dia. Dan kemudian zaman dia. Kalau dia kata dia riwayat satu hadis, kita nak tengok adakah dia bertemu dengan rawi tu. Tu saya kata special brand, maknanya ambil khusus dengan saya baru dia cakap sikit.
Dia cakap lah kan.